Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik pengurusan kewangan money management oleh webinar percuma GDM Apex 7 hari bulan Februari 2013 bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Pembentang anda saya Azfar dan saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia sepanjang pembentangan ini. Baik, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Topik utama kita adalah pengurusan kewangan dan perbincangan hari ini memfokuskan tentang dua aspek, iaitu memahami mengapa saiz lot pesanan adalah sesuatu yang sangat penting dan juga pengurusan wang sebagai satu rakan terbaik kepada kita, pedagang-pedagang, terutamanya di GDMFX. Kita terus sahaja kepada satu subtopik kita pada hari ini, iaitu memahami mengapa saiz lot pesanan adalah sesuatu yang sangat penting. Setelah kita tahu tentang bagaimana untuk membuka akaun di GDMFX, bagaimana untuk mendeposit akaun, dan kita ingin memulakan first trading kita, perdagangan pertama kita haruslah mengetahui mengapa saiz lot pesanan adalah satu yang sangat penting untuk kita kira dengan betul-betul. Bayangkan kita mempunyai satu baki akaun deposit sebanyak 1,000 USD. Sekiranya kita tidak mengira saiz lot apa-apa, tidak mengira apa-apa calculation mengenai akaun kita, kalau kita ambil satu saiz lot $10, bermakna dengan 50 pips stop loss, ia bermakna kita telah meletakkan satu kadar risiko setiap perdagangan kepada 500 USD, $500. Sekiranya kita memasuki pasaran dengan kadar risiko yang maksimum seperti ini, kadar keuntungan memang menjadi maksimum sekiranya kita mendapat keuntungan. Tetapi, sekiranya kita memasuki pasaran dengan saiz lot yang besar ini, kita hanya mampu membuka 2 kali perdagangan sahaja, dan setelah kita mengalami 2 kali kerugian tersebut, akaun kita akan hilang, bermakna rugi, total loss. Oleh itu, kita haruslah berhati-hati sekiranya kita ingin memasuki pasaran dengan mengawal kadar lot size kita. Kita semua tidak mahu kerugian seperti ini berlaku terhadap akaun kita. Kita mahu akaun kita bertahan lama dan lebih baik kita inginkan akaun kita untuk mencipta keuntungan. Di dalam perdagangan forex, kita hanya melihat kepada dua kemungkinan yang bakal berlaku. Seperti anda semua tahu, kemungkinan yang kita akan lihat adalah kemungkinan harga untuk naik dan harga untuk turun, dan disitulah kita ambil keputusan untuk meletakkan pesanan belian atau pesanan jualan. Kadar kemungkinan seperti ini kita boleh lihat kepada 50-50, 50-50. Tetapi sekiranya kita memasuki pasaran dengan menganalisa market secara fundamental atau technical dengan betul, dengan efisien, kita mungkin akan mengurangkan kadar kerugian kita sebanyak beberapa persen, seperti 70-30, 60-40. Dengan cara itu, kita boleh membuka pesanan seberapa banyak kali di dalam pasaran sekiranya kita mengawal kadar lot size kita di dalam pasaran. Seperti yang kita bincangkan, forex ini adalah satu kadar kemungkinan. Kehilangan adalah sebahagian daripada pengalaman kita di dalam perdagangan. Harus tahu bahawa tidak ada sistem yang sempurna
yang boleh memberikan anda 100% ketepatan. Dengan sebab itulah, kenapa kita harus memberikan diri kita sedikit wang untuk melakukan kesilapan. Tidak salah untuk kita mencipta sedikit kerugian, sekiranya kita konsisten dan tidak mengalah. Oleh sebab itu, hari ini kita akan berikan anda tips berkenaan tentang pengurusan risiko. Money management memang mengkhususkan kepada kita untuk mengawal kadar risiko yang kita ambil di dalam pasaran. Semakin kecil jumlah risiko yang diambil di dalam satu perdagangan, bermakna semakin banyak ruang untuk kita melakukan kesilapan. Coretan kehilangan atau kerugian. Coretan bermakna kita rugi berturut-turut atau untung berturut-turut. Makna sekiranya kita kerugian secara berturut-turut dan terus mengosongkan akaun, ia bermakna lebih longgar sekiranya kita tahu bagaimana untuk mengurus kadar risiko kita yang kita ambil setiap kali membuka pesanan di dalam pasaran. Sudah tentu jika kita menggunakan saiz kedudukan yang kecil, keuntungan akan kita terima juga lebih kecil. Tetapi dengan mencari satu keseimbangan yang baik antara kadar risiko dengan kadar ganjaran, anda mungkin dapat mengawal keadaan akaun anda, keadaan emosi anda untuk terus berdagang dengan berjaya di dalam industri forex ini. Oleh itu, anda haruslah mencari satu titik di mana keseimbangan yang sesuai untuk anda. Sebagai contoh, sistem keuangan anda, sistem perdagangan anda telah memberikan signal rekod sebanyak 7/3, bermakna 7 kali anda akan untung dan 3 kali anda akan rugi. Oleh itu, anda boleh membuat pengiraan terhadap akaun anda, baki akaun anda, bagaimana untuk memasuki pasaran dengan menggunakan kadar tersebut sebagai kadar risiko kepada perdagangan anda. Di dalam pengurusan risiko, seorang pedagang mempunyai zon keselesaan ataupun kesesuaian terhadap kadar-kadar risiko yang mereka ambil. Ada di antaranya yang lebih agresif daripada yang lain dan sering berdagang dengan saiz kedudukan yang lebih besar, tetapi masih mampu untuk melakukan strategi pengurusan wang yang betul. Bermakna, walaupun mereka membuka satu kedudukan kepada pasaran dengan saiz lot yang sangat besar, mereka sentiasa meletakkan tahap henti kerugian, iaitu stop loss, setelah mereka memasuki pasaran. Dengan cara itu, kadar risiko kita telah tetapkan dan kita tidak akan rugi lebih daripada apa yang telah kita tetapkan. Baiklah, seterusnya kita akan menceritakan tentang bagaimana caranya untuk mengira saiz kedudukan dan pendedahan kita terhadap pasaran. Kita akan jelaskan secara terperinci bagaimana untuk mengira satu saiz lot pesanan sebelum memasuki pasaran. Sebagai satu contoh, kita lihat kepada pasaran euro dolar. Strategi yang kita gunakan memerlukan kita untuk meletakkan stop loss 100 pip untuk perdagangan seterusnya. Manakala dengan itu, kita akan mengambil satu kadar risiko pendedahan pasaran tidak lebih daripada 5% daripada amount account yang kita ada.
Dengan contoh ini, kita melihat pada akaun $1,000, kita telah tetapkan 5% daripada amount-nya, 5% daripada amount-nya untuk diletakkan kepada tahap risiko. Bermakna setiap kali kita memasuki pasaran, kita akan kerugian $50. Pengiraan ini mudah difahami, tetapi jarang sekali pedagang-pedagang kita meneruskan disiplin ini dengan konsisten. Kita harus mengawal keadaan emosi kita. Sekiranya kita berdisiplin di dalam pasaran, bermakna kita dapat mengawal kadar risiko kita dan juga mendisiplinkan diri kita di dalam pasaran. Seterusnya, kita akan membahagikan jumlah yang kita mahu risikokan, yang kita letakkan sebentar tadi, kepada jumlah kerugian fix. Dalam contoh yang kita bincang hari ini, $50 kita akan bahagikan kepada 100 pip tahap henti kerugian. Dengan pengiraan ini, kita boleh mendapatkan nilai size lot yang bakal kita masuk di dalam pasaran, iaitu $0.5, 50 sen. Pergerakan 50 sen ini, setiap lot, setiap pergerakan pip akan memberikan kita keuntungan atau kerugian 50 sen. Ini bermakna kita boleh memasuki perdagangan menggunakan size lot standard 0.05 lot size, bermakna satu lot standard 100,000 unit, ataupun sekiranya kita menggunakan mini account, kita boleh letakkan 0.5 lot, bermakna satu mini lot 10,000 unit. Anda harus mengetahui berapakah kadar unit Anda, iaitu nilai kontrak Anda untuk memasuki pasaran. Sebelum Anda memasuki pesanan Anda, berapa size lot Anda yang Anda ingin letakkan. Anda sebenarnya tidak perlu mengira setiap masa kerana terdapat banyak alat bantuan percuma yang akan melakukannya untuk Anda. Anda juga boleh menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pengiraan untuk Anda. Apa yang Anda perlu lakukan adalah untuk memasukkan baki akaun Anda, tahap henti kerugian, dalam pips, peratusan akaun yang Anda ingin risikokan, dan pasangan mata wang yang Anda mahu berdagang. Kalkulator khas ini akan memberikan Anda jumlah sebenar lot, lot mini atau lot micro yang Anda perlu gunakan. Kemahiran untuk mengira size lot dan mengira size position Anda di dalam pasaran adalah merupakan salah satu yang paling penting kepada seorang pedagang. Anda harus tahu bagaimana untuk mengira kadar risiko Anda di dalam pasaran sekiranya Anda ingin menjadi seorang pedagang yang berjaya. Dengan mengetahui size lot, kita akan mengetahui kadar risiko yang diambil pada setiap masa. Ini bermakna kita akan mampu mengawal kadar keuntungan dan kadar kerugian di dalam akaun kita. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan tentang subtopik yang kedua, iaitu pengurusan wang, rakan terbaik kita. Di dalam topik ini, kita tidak akan, ia merupakan bukan satu sistem perdagangan, tetapi ia satu sistem pengurusan wang. Kita akan bincangkan bagaimana satu perkara kecil boleh membantu Anda mencapai ganjaran yang lebih tinggi
dengan kadar risiko yang sama. Ini adalah satu contoh sahaja kepada sistem money management. Ia terpulang kepada anda sekiranya anda ingin memasuki pasaran menggunakan sistem ini, ataupun anda boleh mengawal dengan hanya menggunakan sistem paling mudah, risk and reward. Kita akan letakkan risk kepada 1 dan reward kepada 2. Dan anda boleh kira berapa persen kadar risiko yang anda ingin letakkan terhadap baki akaun anda. Kebiasaannya, perdagangan satu lot dengan tahap henti kerugian stop loss sebanyak 30 pip, tahap henti keuntungan take profit sebanyak 30 pip. Kita akan letakkan bermakna nisbah risiko terhadap ganjaran adalah 1:1. Ini bermakna dalam satu perdagangan, dalam satu pergerakan pasaran, pergerakan harga, 1 pip akan memberikan $10. Jika stop loss tercetus, kita akan mendapat kerugian $300. Manakala sekiranya take profit tercetus, kita akan untung sebanyak $300. Sebentar tadi kita telah tunjukkan contoh bagaimana untuk meletakkan kadar risiko dan ganjaran 1:1. Dan di sini saya ingin berkongsi pengebuahsuaiannya, bagaimana kita meletakkan kadar risiko yang sama, tetapi kita boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kadar risiko yang kita ambil tersebut. Sebagai satu contoh yang sebentar tadi, kita menggunakan satu lot dan kita akan memasuki pasaran dengan hanya meletakkan 0.50 lot sahaja. Sebagai contoh, belian pada harga 1.2000, kita akan meletakkan TP dan SL pada kadar 1:1, iaitu pada TP-nya 30 pips di atas harga 1.2030 dan stop loss-nya 30 pip di bawah paras harga kemasukan, iaitu 1.1970. Jika pasaran mencetuskan TP kita akan untung $150. Kita tetap akan menurunkan kadar risiko dan ganjaran kita, tetapi nisbah yang kita gunakan tetap sama, iaitu 1:1. Tadi kita telah menunjukkan sekiranya kita dapat keuntungan, kita akan menerima $150, tetapi sekiranya perdagangan menjadi 10 pips kerugian pada ketika kita memasuki pasaran, kita akan buka satu lagi perdagangan belian dengan 0.50 lot dengan size lot yang sama, SL pada tempat harga yang sama, iaitu 1.970. Ini bermakna pesanan kedua ini 10 pips di bawah pesanan pertama. Dan sekarang, jika pasaran menyebelahi kita dan mencetus take profit, kita akan mendapat keuntungan sebanyak $150 dalam pesanan pertama dan $200 dalam pesanan kedua. Dalam contoh ini, kita boleh lihat kita mendapat keuntungan lebih daripada $300 dengan menggunakan kadar risiko yang sama, iaitu 1:1. Jumlah keuntungan yang kita perolehi adalah $350
dengan kemasukan 2 pesanan di dalam pasaran. Untuk pesanan yang kedua yang baru kita masuk sebentar tadi, ia akan mengambil 40 pips untuk mencapai take profit kerana ia telah dibuka pada harga yang lebih rendah, iaitu pada harga 1.1990. Kadar risiko adalah lebih kecil untuk pesanan ini kerana SL yang kita letakkan sama seperti SL untuk pesanan yang pertama sebentar tadi. Ini bermakna perdagangan pertama kita letakkan risiko 30 pips dan pesanan kedua kita letakkan kadar risiko 20 pips. Apa yang kita lihat sebentar tadi, dengan meletakkan dua pesanan tersebut, kadar risiko adalah tetap sama, tetapi ganjaran untuknya adalah jauh lebih besar. Sekiranya perdagangan pergi 10 pips lagi jauh terhadap kita, bermakna ia menjatuhkan harga kepada 1980, kita akan membuka satu lagi perdagangan panjang, iaitu perdagangan belian, dengan kadar lot yang sama, iaitu 50 sen. Ini bermakna sekarang kita akan mempunyai 3 perdagangan yang terbuka. Sekarang jika perdagangan meningkat dan mencetus take profit kita akan mendapat keuntungan $150 ke atas pesanan yang pertama, $200 ke atas pesanan yang kedua, dan $250 pada pesanan yang ketiga. Jumlah keuntungan semua yang kita dapati adalah $600. Keuntungan ini bermakna kita mendapat profit sebanyak 2 kali ganda lebih besar berbanding perdagangan dengan hanya membuka satu lot $1 yang telah kita tetapkan seperti contoh pertama tadi, dengan kadar risiko dan ganjaran 1:1 terhadap 30 pip, SM 30 pip, TP. Jadi sekiranya kita menggunakan teknik 3 kali entry seperti contoh ini, kita boleh menerima 600 keuntungan dan kita tetap akan maintain risiko kita sebanyak $300. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap contoh ini, saya telah berikan anda di sini, di skrin ini, satu diagram memperlihatkan bagaimana kita memasuki pasaran. Ketika pasaran bergerak pada harga 1.2000, kita memasuki belian pertama. Kemudian sekiranya ia mencetus take profit, kita akan mendapat keuntungan 150. Tetapi sekiranya ia menjatuhkan harganya kepada 1990, kita akan membuka satu lagi pesanan belian dengan size lot yang sama, 50%. Dan sekiranya harga meningkat semula, mencetus take profit, kita akan menerima 30 pip dari pesanan pertama dan 40 pip dari pesanan kedua. Bermakna $150 untuk pesanan belian pertama, 50 sen, dan $200 untuk pesanan kedua, iaitu 50 sen darab dengan 40 pips. Begitu juga kepada pesanan yang ketiga. Pesanan yang ketiga kita membuka pada kadar lot yang sama, 50 sen, tetapi sekiranya ia meningkat dan mencetus take profit, kita akan menerima sebanyak 50 pip keuntungan. Dengan lot 50 sen, kita akan menerima $200 keuntungan bercampur dengan belian pertama dan kedua tadi, total sebanyak $600 keuntungan. Sekiranya harga tidak meningkat dan harga terus jatuh ke 1970,
dan terus mencetus stop loss kita, kita tetap akan mendapat kerugian yang sama kepada kadar risiko yang telah kita tetapkan, iaitu $300. Dengan cara ini, kita akan mendapat keuntungan yang lebih besar dengan kadar risiko yang sama apabila kita membuka satu pesanan sahaja $1 terhadap pasar. Perkara yang menarik adalah sekiranya stop loss tercetus, kita hanya akan kehilangan $300 seperti yang saya ceritakan tadi. Perdagangan pertama akan kehilangan $150 kerana ia dibuka pada paras harga 1.2000 dan ia akan ditutup pada 1.1970. 30 pips dilarap dengan 50 sen per pips, bermakna kita akan kerugian $150. Untuk perdagangan kedua juga, kita akan kehilangan lebih kecil, iaitu $100 kerana ia dibuka 10 pip di bawah paras harga 12000, iaitu kita letakkan pada 1.1990 dan ditutup pada 1.1970. Kerugian adalah lebih kecil, iaitu pada 20 pips darab dengan 0.50 pip per pips, bermakna kita akan mendapat kerugian $10 sekiranya SL tercetus. Manakala untuk perdagangan ketiga, kehilangan adalah lebih kecil kerana ia dibuka pada paras harga yang lebih rendah. Seperti yang kita dapat lihat dari pengiraan tersebut, kadar risiko yang kita tetapkan adalah sama, tetapi kadar ganjaran adalah berlipat kali ganda. Kita haruslah mengetahui bagaimana untuk mengawal kadar risiko kita terhadap pasaran sekiranya kita ingin memasuki pasaran dengan satu pesanan dengan melihat kepada indikator kita. Dan semoga tips pada hari ini dapat membantu anda dalam mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sekiranya anda memasuki pasaran berulang kali berbanding memasuki pasaran dengan hanya satu position sahaja. Sistem keuangan ini kita boleh panggil ia sebagai satu sistem dollar cost averaging, bermakna kita membeli satu lot pada harga yang berbeza. Dengan itu kita boleh mengira purata antara tiga pesanan tersebut dan akan mendapatkan kadar keuntungan yang lebih besar sekiranya harga meningkat dan mencetus take profit kita. Sebelum kita pergi kepada live trade sebentar lagi, anda boleh nyatakan soalan kepada saya dan saya akan cuba untuk menjawab soalan anda. Kita berikan masa untuk Q&A sebelum kita masuk kepada live trade sebentar lagi.